Selamat sejahtera Dr. Wina dan kawan-kawan sekalian. Dalam video ini, kumpulan kami ingin membentangkan tentang perancangan perniagaan. Kumpulan saya terdiri daripada 5 orang, iaitu saya Goh Hei Ing, Amirul Arif, Iskandar, Afif Sadani dan Amirul. Okey, sekarang saya ingin membentangkan tentang pengenalan syarikat kami. Okay. Nama syarikat kami yang ditubuhkan iaitu Syarikat Ing Trading Resources. Produk yang kami akan menjualkan kepada pelanggan iaitu sport drink, minuman sukan. Okay. Nama produk kami iaitu Rukus. Tarikh pertubuhan syarikat kami adalah pada tahun 2021 bulan Disember. Tempat yang akan kami menjalankan perniagaan ini adalah di Pusat Bandaraya Kuala Lumpur di sekitar Jalan Ampang. Okey, sebab kami memilih lokasi ini kerana mempunyai populasi yang tinggi dalam kawasan itu. Lokasi ini adalah tempat yang strategi untuk kami menjalankan perniagaan. Okey, perniagaan kami akan dijalankan negara dan luar negara. Maksud kami adalah perkhidmatan dan pengeluaran produk kepada pelanggan akan dijalankan di negara kita iaitu Malaysia. Di luar negara iaitu kami akan menjual produk secara atas talian kepada pelanggan di luar negara. Okey, jenis perniagaan kami adalah menjalankan secara perniagaan perkongsian. Okey, pelaburan yang ada iaitu kami 5 orang. Okay, saya Amirul Iskandar, Amirul kedua dan Afif. Kami ialah pelabur dalam perniagaan ini. Okey, misi syarikat. Misi produk kami sebagai pemangking kepada pengurusan kecergasan fizikal halian. Okey, misi kami juga adalah untuk membina jenama kami iaitu Rukus menjadi jenama yang hebat supaya lebih mudah mendapat penghormatan dan kepercayaan daripada pelanggan dan pelaburan. Produk Rukus akan menjadi sumber tenaga utama yang dihasilkan 3 kali lebih cepat berbanding dengan sumber lain. Okay. Sebab produk ini adalah dibekalkan untuk pelanggan yang spesifik iaitu atlet atau seorang yang bekerja dalam situasi yang berat. Okay. Produk ini akan membekalkan lebih banyak sumber tenaga kepada mereka. Okay. Seterusnya, terdapat segelintir masyarakat yang tidak mengambil berat tentang keperluan tubuh mereka dengan aktiviti yang dilakukan. Okay, jadi tujuan produk ini ditubuhkan bagi menjadikan masyarakat memahami keperluan tenaga yang perlu ambil mengikut renting harian masyarakat. Okey, apakah objektif syarikat kami? Yang pertama, syarikat kami akan memastikan produk Rukus menjadi jenama premium dalam industri minuman tenaga dalam tempoh 5 tahun pertama. Okey, objektif kami ingin menjalankan perniagaan ini dan memperluaskan nama jenama di negara kami dan di luar negara. Okay. Sebagai contoh, pesaing kami iaitu 100 Plus dan reviews dan lain-lain. Tujuan perniagaan kami adalah untuk mempersamakan status dengan pesaing lain di peringkat antarabangsa atau di negara kami. Objektif yang kedua iaitu memastikan pengeluaran produk dan perkhidmatan sentiasa dalam situasi yang baik dan tahap yang berkualiti. Okay, tujuan ini adalah untuk masa pelanggan meminum produk kami atau menggunakan produk kami, mereka akan lebih ingin membeli produk kami semula pada kali seterusnya. Objektif syarikat kami ketiga iaitu syarikat kami akan mengaplikasikan strategi permasalahan yang sesuai supaya boleh mencapai tahap kepuasan pelanggan yang tinggi. Okey, yang keempat iaitu strategi permasalahan yang kami akan digunakan iaitu kami akan mencari ejen, mencari cawangan atau menjalankan bisnes secara bersemuka atau menjalankan bisnes secara atas talian. Okey, yang keempat, objektif syarikat kami iaitu membantu pengguna memulihkan apa yang badan telah hilang semasa melakukan senaman fizikal. Okey, tujuan kami adalah untuk membantu atlet atau orang yang kerja dengan kuat, kerja dengan berat, mereka boleh membaik pulihkan apa-apa
bahan dalam badannya yang hilang supaya boleh menghidrat semula badan kepada keseimbangan penghidrat. Seterusnya, saya akan memperkenalkan lebih dalam apa itu produk kami. Produk kami iaitu glukos. Okey, apakah fungsi sebenar produk kami? Okey, dia berfungsi sebagai air minuman elektronik dan ia juga menggantikan cecair atau peluh badan yang hilang semasa seseorang itu menjalankan aktiviti senaman yang berintensiti tinggi atau selepas mereka menamatkan program aktiviti mereka boleh menggantikan cecair itu meminum produk kami. Apakah pembungkusan dan harga produk kami? Okay, kami membekalkan 3 jenis pembungkusan produk iaitu sebotol, tin dan dalam botol membekalkan sebor. Okay, boleh kami nampak setiap jenis pesan produk kami mempunyai perbezaan ml dan ringgit. Okey, kenapa setiap botol, setiap tin mempunyai perbezaan ml? Kerana kami ingin memberikan kesempatan kepada pelanggan. Mereka boleh memilih yang mana jenis produk lebih sesuai pada situasi mereka, sama ada selepas training atau semasa training. Okey, setiap botol, setiap tin mempunyai perbezaan ringgit iaitu sebotol produk yang 500 ml mendapat RM4.50. Okey, yang setin produk kami iaitu 250 ml iaitu RM2.50 dan sebotol dalam sebot iaitu 530 gram iaitu RM70. Okey, di sini kami boleh nampak produk kami mempunyai berkualiti yang tinggi dan harga yang murah. Sebab di pasaran kami boleh nampak banyak minuman sukan adalah sangat tinggi. Oleh itu kami ingin memberikan lebih kelebihan kepada pelanggan. Syarikat kami juga membekalkan beberapa blazer seperti anggur, lemon, strawberry dan apple. Okey, yang akhir sekali, produk kita juga disahkan dalam kategori buatan Malaysia, halal, GMP, HACCP dan ISO. Okey, ia juga telah diluluskan oleh pihak MKMPK dan JAKIM. Okey, yang ni semua adalah untuk memastikan semua pelanggan boleh minum, boleh guna, bukan tetap kepada sesiapa sahaja. Okey, sekarang saya ingin menyerahkan pembentangan ni kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul bin Nur Naim. Seterusnya saya akan sambung kepada manfaat produk. Kumpulan kami telah bersetuju untuk menjual satu produk minuman isotonik yang diberi nama glukos. Jadi seperti yang kita tahu, minuman isotonik ini adalah minuman yang sangat diperlukan oleh seseorang atlet ataupun individu yang mempunyai aktiviti kerja yang berat. Sebahagian daripada kandungan minuman isotonik ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menggantikan cecair badan yang hilang semasa kita bersukan ataupun semasa kita melakukan aktiviti yang berintensiti tinggi. Antara kebaikan minuman glukos untuk tubuh badan kita adalah seperti berikut. Yang pertama, untuk mengekalkan keseimbangan badan. Manfaat pertama minuman glukos adalah untuk mengekalkan keseimbangan air dan garam di dalam badan kita. Hal ini kerana kandungan elektrolit yang terkandung di dalam minuman glukos ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menggantikan cecair yang hilang di dalam badan kita. Dengan mengambil minuman glukos ini semasa bersenam, ia berfungsi dengan berkesan untuk mengekalkan keseimbangan badan kita. Satu kajian yang telah dijalankan oleh Universiti Edinburgh mendedahkan bahawa seorang atlet yang berada di bawah penghidratan isotonik menunjukkan senaman yang lebih konsisten dan berintensiti tinggi. Hal ini bermaksud minuman isotonik ini juga memainkan peranan dalam meningkatkan prestasi atlet. Manfaat yang kedua adalah mengurangkan risiko kecederaan. Minuman glukos ini sangat bagus untuk diminum sebelum melakukan aktiviti sukan. Hal ini dapat memberi perlindungan dan mengurangkan kerosakan otot yang berlaku semasa kita bersenam ataupun semasa kita melakukan aktiviti yang lasak. Hal ini kerana minuman glukos ini dapat mengekalkan keseimbangan cecair dan elektrolit dalam badan.
Ia sekaligus memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kestabilan sel-sel otot di dalam badan kita. Faedah ini boleh diperolehi dengan mengambil minuman glukos ini mengikut portion yang betul dan tidak berlebihan. Manfaat yang ketiga adalah untuk mencegah dehidrasi teruk. Manfaat minuman glukos seterusnya adalah untuk mengelakkan dehidrasi yang teruk. Seorang atlet ataupun individu yang aktif paling berisiko mengalami kekurangan cecair dalam badan. Jadi jika tidak dirawat dengan segera, ia boleh menyebabkan pelbagai penyakit seperti sakit kepala, strok dan sebagainya. Oleh itu, cara yang berkesan untuk mengelakkan dehidrasi teruk adalah dengan mengambil minuman glukos ini. Minuman glukos mempunyai keupayaan untuk mengembalikan cecair badan kepada keadaan normal. Supaya apabila rehidrasi badan berlaku, minuman glukos ini dapat menggantikan elektrolit di dalam badan kita dengan cepat. Manfaat yang keempat adalah menggantikan cairan elektrolit di dalam badan. Minuman glukos ini mengandungi elektrolit yang bertujuan untuk menggantikan cecair dan tenaga yang hilang semasa kita melakukan aktiviti. Minuman ini mengandungi kalsium, mineral, karbohidrat yang merupakan sumber-sumber tenaga utama yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Jadi minuman glukos ini memainkan peranan yang penting dalam menggantikan cecair badan yang hilang dengan cepat. Sekian, itu saja pembentangan daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya saya akan masuk kepada bahagian pasaran sasaran. Pasaran sasaran pertama bagi minuman glukos adalah mereka yang mempunyai personaliti sukan. Apa yang saya maksudkan dengan personaliti sukan adalah mereka yang mempunyai minat terhadap sukan, sama ada sukan itu indoor maupun outdoor, seperti bermain badminton, berbasikal, hiking dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, mereka yang bersukan lebih cenderung menghasilkan peluh yang banyak kerana mungkin mereka terdedah kepada sinaran matahari serta haba yang panas, atau mungkin mereka menggunakan tenaga yang banyak ketika melakukan pergerakan-pergerakan yang berterusan. Oleh itu, minuman glukos ini sangat baik kerana ia mampu menggantikan tenaga yang hilang serta mengekalkan benda-benda di dalam badan yang hilang dan mengekalkan hidrasi di dalam tubuh badan kita. Pasaran sasaran yang kedua bagi minuman glukos adalah golongan isi rumah seperti ibu, bapa serta anak-anak. Hal ini kerana minuman glukos mampu mengekalkan kecerdasan serta membekalkan tenaga yang cukup untuk melakukan aktiviti harian. Lebih-lebih lagi kepada golongan suri rumah sepenuh-masa seperti ibu, mereka banyak menghabiskan tenaga terhadap aktiviti seperti mengemas rumah, memasak, membasuh pakaian dan banyak lagi. Untuk bapa pula, mereka mungkin banyak menghabiskan tenaga sewaktu bekerja untuk mencari nafkah untuk diberikan kepada keluarga, manakala bagi anak-anak, mereka mungkin banyak menggunakan tenaga untuk bermain. Oleh itu, minuman glukos ini sangat baik bagi golongan isi rumah seperti ini. Sasaran pasaran ketiga bagi produk glukos adalah ahli perniagaan. Hal ini kerana ahli perniagaan mempunyai stokis mereka tersendiri dan stokis ini akan membekalkan produk yang ingin dijual kepada ejen-ejen yang berada di bawahnya. Dengan cara ini, ia mampu meningkatkan nama glukos di peringkat tempatan dan secara tidak langsung mampu meningkatkan jumlah penjualan produk glukos. Tahukah anda, menimba ilmu amat menggunakan banyak tenaga harian kita. Oleh itu, pelajar tidak kira lelaki ataupun wanita merupakan pasaran sasaran seterusnya bagi produk glukos. Hal ini kerana produk glukos mampu membekalkan tenaga yang mencukupi untuk para pelajar menjalani aktiviti kelas mereka. Ia juga mampu menghilangkan rasa ngantuk dan secara tidak langsung menambah fokus ketika pelajar menuntut ilmu. Pasaran sasaran kelima bagi produk glukos pula adalah pelancong. Pelancong merupakan aset penting bagi ekonomi negara. Begitu juga dengan produk glukos. Tidak kira pelancong tempatan ataupun pelancong antarabangsa. Pelancong mampu meningkatkan nama baik produk glukos. Contohnya seperti apabila mereka datang membeli serta mengkonsumi produk glukos, mereka akan memberi feedback, sama ada feedback tersebut melalui media sosial ataupun dari mulut ke mulut. Dengan ini, warga media sosial mampu melihat feedback positif yang diberikan pelancong terhadap produk glukos ini. Oleh hal yang demikian, produk glukos mampu menjadi nama yang besar dan akan menjadi
tarikan utama masyarakat tempatan maupun pelancong yang datang untuk membelinya. Sasaran-sasaran terakhir bagi produk glucose pula adalah farmasi dan kedai-kedai ubatan. Hal ini kerana terdapat individu ataupun sakit maupun atlet yang mudah mengalami keletihan, kelusuan serta dehidrasi akibat kekurangan tenaga serta berdalih di dalam badan. Oleh itu, produk glukos akan menjadi pilihan utama mereka bagi mengembalikan semula tenaga-tenaga maupun berdalih yang digunakan oleh badan. Tidak lupa juga, farmasi ataupun kedai-kedai ubatan adalah tempat penjualan ubat yang disahkan oleh kementerian. Oleh itu, penjualan produk glukos di farmasi ataupun kedai-kedai ubatan mampu meningkatkan dan meletakkan nama glukos sebagai suatu produk yang selamat untuk dikonsumi oleh badan. Oleh itu, produk glukos mampu menjadi pilihan utama pelanggan untuk menambah tenaga di dalam badan mereka. Okay, Assalamualaikum. Yang seterusnya adalah strategi pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran kami adalah produk. Produk kami adalah produk minuman sukan. Yang mana minuman ni boleh digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Okey. Seterusnya macam minuman sukan ni kami pilih sebab sekarang ni, dalam masa sekarang ni, ramai yang bergiat dengan aktiviti sukan, yang mula bersukan lah, aktif dalam sukan. Okey, seterusnya adalah tajaan. Okey, syarikat kami memilih untuk menaja seperti menaja atlet yang berprestasi tinggi. Sebab apa kami memilih atlet berprestasi tinggi? Sebab mereka ini ramai pengaruh dan orang lain yang aktif sukan akan merujuk kepada mereka ini untuk performance diorang untuk performance mereka macam tu. Okay, so bila kita menaja atlet ni dan atlet tu menggunakan produk kita, seterusnya orang lain bertanya apakah macam apa yang dia ambil untuk performance atlet tu kan. Lepas tu kat situ atlet tu akan macam boleh suggest lah kita punya produk ni kepada orang ramai. So dari situ orang ramai akan kenal lah kita punya produk, dan produk ini akan dapat dipasarkan lebih luas lah. Seterusnya adalah media sosial. Okey, media sosial ni bagi produk kami adalah untuk macam kita post gambar-gambar, kita create satu account dan kita post gambar-gambar tentang produk kita. Seterusnya macam kalau contoh yang tadi kita menaja atlet, dan atlet tersebut boleh post di media sosial aktiviti harian mereka bersama produk kita. Okey, so dari situ lebih ramai lagi yang akan kenal produk kita, dan orang akan berfikir untuk mencubalah produk kita kerana atlet tersebut, yang atlet berprestasi tinggi tersebut menggunakan produk kita. Okay, yang seterusnya adalah promosi. Okay, promosi ni kalau kita buat promosi lah, promosi jualan. Contoh kalau kita kalau pengguna membeli 3 botol air minuman sukan yang kami hasilkan ni, iaitu glukos, okey, mendapat dengan berapa persen. Kalau lebih banyak dia beli, dari situ lebih banyak promosi yang kita dapat. Yang seterusnya adalah anjuran program. Okey, anjuran program ni macam syarikat kami akan menganjur satu program sukan, contohnya macam road race ke, sukan bola sepak, pertandingan bola sepak kan, pertandingan bola jaring. So program tu bawah anjuran kami, dan kami akan memperkenalkan kepada mereka air minuman sukan syarikat kami, iaitu glukos. Dari situ para penggiat sukan ni yang aktif dalam sukan akan kenal dan akan mencuba produk kami
dan pasarannya lebih luas lah kepada atlet-atlet dan kepada. Yang seterusnya adalah iklan, iaitu pengiklanan. Okey, syarikat kami akan membuat satu pengiklanan contohnya dalam media sosial pun boleh. Kita membuat satu poster dan mengiklankan itu, membuat video bersama atlet yang kita taja dan kita mengiklankan video itu. Contoh, kalau pengiklanan ni boleh juga kita menggunakan iklan daripada radio. Kita menggunakan radio lah untuk pengiklanan kita. Seterusnya adalah pembungkusan. Okey, pembungkusan bagi produk kami adalah botol, guna tin dan juga dalam satu botol balang besar. Itu macam botol dan tin adalah untuk cecair, dan macam botol yang besar tu adalah untuk serbuk. Okey, serbuk glukos ni. Okey, macam botol dengan tin ni adalah untuk masa contoh pengguna membeli air itu dan terus minum. Okey, maksudnya untuk memudahkan lagi pengguna. Okey, kalau untuk yang serbuk ni, pembungkusan serbuk ni, pengguna beli untuk digunakan dalam jangka masa yang lama lah. Mereka nak gunakan glukos ni dengan seperti contoh mereka training, dan mereka membeli serbuk glukos ni dan mereka membancur sendiri. So dari situ mereka boleh menggunakan produk glukos ni sebagai rutin harian mereka lah. Okay. Selain itu, bagi pembungkusan kita boleh juga memaparkan gambar penaja kita sedang melakukan aktiviti sukan. Okay, macam tu. Okay, kita juga dalam pembungkusan ni kita akan meletakkan apa dia punya yang ada dalam produk kita lah, yang boleh dapat meningkatkan lagi performance atlet-atlet ataupun mereka yang aktif dalam sukan. Okey, itu saja bagi strategi pemasaran. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan dengan peluang produk kami dalam pasaran. Pertama adalah keperluan seharian. Minuman merupakan keperluan utama dalam tubuh badan bagi memastikan tubuh dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Bagaimana minum masukan? Ianya keperluan bagi tubuh dalam menghasilkan ATP, iaitu tenaga dalam jumlah yang banyak berdasarkan keperluan aktiviti dan latihan yang dijalankan. Kebanyakan masyarakat banyak melakukan aktiviti fizikal dalam kehidupan seharian. Produk kami dapat menggantikan nutrisi, karbo, ATP dan sebagainya semasa aktiviti tersebut dijalankan. Ini keperluan bagi tubuh agar kekal seimbang. Masyarakat kebanyakannya sudah mengetahui fungsi minuman ini yang membolehkan produk kami dapat diterima dengan baik. Jenama terkemuka seperti Red Bull, North America Incorporation mengalami pertumbuhan sebanyak kenaikan itu sebanyak 11%, iaitu bersamaan dengan 1.39 bilion USD pada tahun 2020, walaupun pada ketika itu masih dalam tempoh pandemik. Ini disebabkan keperluan pengguna masyarakat dan trend pada masa lapang yang diisi dengan bersukan, aktiviti fizikal yang lain dan sebagainya. Yang kedua adalah sumber produk. Air merupakan sumber yang tidak putus, sumber yang tidak terhad, membolehkan produk kami dapat dipasarkan dengan lebih banyak sumber lain seperti perisa, gula, kafein dan sebagainya juga mudah didapati. Ianya memudahkan syarikat kami untuk meningkatkan dan meluaskan pasaran produk kami berdasarkan permintaan luar. Apabila sumber mudah didapati, ianya sebagai peluang kepada syarikat kami dalam meningkatkan hasil kuantiti produk ke pasaran luar. Yang ketiga adalah pasaran. Produk minuman sukan sudah banyak dikeluarkan dengan hingga mempunyai pelbagai jenama dan pengguna yang tetap. Namun kami mempunyai strategi yang berbeza dalam mempelbagaikan perisa, packaging dan sebagainya bagi menarik perhatian dan memudahkan
masyarakat dalam menggunakan produk kami. Pasaran produk minuman sukan semakin menerima sambutan yang luas dan pasaran minuman sukan juga semakin diterima dengan baik. Sebagai contoh, data yang dikeluarkan oleh Berita Perniagaan Makanan pada November 2020 menyebut bahawa jumlah jualan wincit minuman tenaga bukan estetik pada 12 Julai 2020 menyaksikan kenaikan 15% iaitu sebanyak 3.51 bilion USD di Amerika Syarikat yang ditambahkan tempoh pada 52 minggu yang berakhir pada 12 Julai 2020. Ini menyaksikan bahawa produk minuman sukan mendapat sambutan yang menggalakkan dalam kalangan masyarakat. Ianya merupakan peluang bagi kami dalam memperkenalkan produk minuman sukan yang baru pada masyarakat disebabkan kebanyakan sudah mengetahui fungsi minuman sukan tersebut pada tubuh. Nombor 4 adalah pengaruh dan kesedaran minuman sukan. Pengaruh masyarakat terhadap aktiviti sukan seperti berbasikal, berjoging, bermain futsal dan sebagainya mendorong sesetengah individu mengambil minuman sukan ini disebabkan ianya menghasilkan ATP dan tenaga untuk digunakan dalam aktiviti dalam tempoh masa yang panjang. Pengguna akan rasa lebih bertenaga selepas minum produk sukan hingga mereka gemar untuk mengambil minuman sukan tersebut selepas melakukan pelbagai aktiviti. Selain itu, ia dapat meminimumkan risiko dehidrasi disebabkan ianya menggantikan elektrolit dalam tubuh apabila perlu dikeluarkan semasa melakukan aktiviti dan sebagainya. Kandungan karbo, mineral, ATP dalam tubuh dapat dikekalkan seimbang semasa minum produk minuman sukan ini. Situasi tersebut telah memberi kesedaran kepada masyarakat tentang penjagaan tubuh dan secara tidak langsung telah mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan produk kami. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.